Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Muniyatul Musalli, sehinggalah perkataan beliau dan setengah daripada kesempurnaan orang yang memelihara ke atas sembahyang dan mendirikan dia. Daripada maksud menyempurna ke sembahyang adalah manusia yang suka semaya sunat. Kerana apa? Kerana semaya fardu ini kalau ada kekurangan akan ditampung dengan sembahyang sunat. Ibadat fardu kalau kurang akan ditampung dengan ibadat sunat. Rukun Islam ada 5. Haji. Kalau haji kita tak sempurna, maka haji sunat kita akan tapung. Umrah fardu kita, kalau tak sempurna, umrah sunat kita akan tapung. Zakat fardu kita, kalau tak sempurna, sedekah-sedekah sunat boleh tapung. Puasa fardu, puasa sunat jo tapung. Semaya fardu, semaya sunat jo tapung. Ngucap pula rukun Islam yang ada 5 dah. Ngucap hak fardu, hak nak masuk Islam tu wajib kena ngucap. Lepas tu nak tapung dia adalah ngatik sunat. Ngatik tempat orang mati. Ngatik gapo dia la ilaha illallah, nak tampung syahadah hak wajib kita. Ibadat ni ya mesti menurut dia. Kalau semaya saja boleh tapung. Kalau puasa saja boleh tapung. Tak boleh puasa sunat gi beki semaya fardu. Tak boleh. Dia menurut dia. Supaya kita baca tayar dah. Kita kalau baca tayar jarang orang gunting body kereta. Berapa lama gunting body kereta nak buat tapung tayar? Jarang buat kerja lagu tu. Orang tapung tayar juga. Ambil tayar, gunting tayar, tepek di tayar. Tak ada pomen berat benar setara ni. Kita bocor tayar, dia ambil gunting body. Belum body kereta. Besi. Perut kita tapung tayar. Orang tak buat kerja lagu tu. Jadi tayar, sama tayar. Maka katanya Syekh Daud kata, daripada kesempurnaan orang memelihara kesmaya dan mendirikan dia kesmaya, apa dia? Membanyakkan memelihara ke segala sunat rawatib. Sunat rawatib ni ada 22 rakaat sehari semalam. 10 muakkad, 12 ghaira muakkad. 10 campur 12 jadi 22. Hak muakkadnya sebelum subuh paling afdal sekali. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Ni rakaat dah. 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isya. 10 rakaat semua. Manakala hak ghairu muakkad pula
2 rakaat sebelum Zuhur. Jadi 4 rakaat lah. 2 rakaat hak muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. 2 rakaat selepas Zuhur. 4 dah. 4 rakaat sebelum Asar. 4 rakaat sebelum 8 dah. 2 rakaat sebelum Maghrib, 2 rakaat sebelum Isya. Jadi berapa? 12 rakaat ghairu muakkad. Hak muakkadnya adalah 10 rakaat. Kita nak jaga semaya sunat rawatib pun payah. Nak jaga semaya sunat lain lagi-lagi lah payah. Antara ada amalan orang semaya sunat ni 1000 rakaat sehari. 1000 rakaat. Kita semaya rawatib 22 rakaat tak ajin buat sehari. Sehari tak ajin buat. Sebelum Zuhur 4 rakaat, sebelah Zuhur sebelum Asar 4 rakaat, dak buat lolo buat kita. Pas nak semaya 1000 rakaat lagu mana? Pas nak semaya supaya Rabi'atul Adawiyah lagu mana? Koya tu nak semaya supaya wali tu, tapi malah koya nak semaya supaya Rabi'atul Adawiyah, supaya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi semaya sunat rawatib pun malah. Maka boleh ke apa dia? Boleh malah lah kitanya. Segala sunat yang dituntut oleh syarak mengerjakan dia dahulu daripada sembahyang fardu dan kemudiannya. Tu sembahyang rawatib maksud dia. Kerana ada yang demikian itu, segala sunat ia menempel kekurangan fardunya. Hak sunat tepek hak fardu dia. Maka apabila jatuh pada fardu kekurangan atau cedera sebab sedikit khusyuknya atau ketiadaan hadir hati, khusyuk berlaku, lalainya daripada yang demikian itu adalah segala sunatnya itu menyempurnakan demikian kurangnya. Maka dengan benda sunat tu kita tepek segala kekurangan kita. Dan membaikkan bagi demikian cedera itu. Sempurna dan baiki segala kekurangan kecederaan pada ibadat fardu. Jikalau tiada sunatnya, maka tinggallah sembahyang fardu itu kurang. Kalau tak semaya sunat, maka banyak semaya fardu kita kurang. Sebab nak khusyuk ni payah. Dah lah nak payah, Allah nak kekal semaya 5 waktu tu khusyuk belaka, payahlah. Payah. Payah nak jadi kekal kau ke semaya. Kadang-kadang dah lesa semaya pun nak khusyuk payah. 4 rakaat tu Allah lah. 1 rakaat rezeki boleh khusyuk. Banyak benar kekurangan semaya fardu. Kalau semaya sunat tak buat, tak boleh nak tapung. Nabi kata, awwalu ma yuhasabu bihi abdun. Benda pertama yang dihisap hamba adalah sembahyang. Pertama-tama soalan Tuhan akan tanya mengenai sembahyang. Iza saluhat saluha sairu amalih. Apabila molek semaya kita sempurna, maka semua habis amalan lain. Wa iza fasadat fasadat sairu amalihi. Apabila rosak sembahyang, rosak habis amalan lain. Sebab itulah semaya itu penting sangat. Ibadat lain penting, ya, tapi semaya paling penting. Apabila sempurna, maka Tuhan akan tanya mudah-mudah lah. Bak zakat kau, bak gapo, mudah-mudah lah lepas tu. Nombor 1 semaya. Kalau semaya tu banyak cacat, maka soalan lepas pada ni semakin payah, semakin sukar, semakin gapo. Tapi kalau semaya tu betul, molek, sempurna, banyak semaya sunat, tapung semaya fardu, lepas tu soalan tak berapa payah lah mana. Dan cedera dan luputlah ia daripada fadilat yang amat besar yang dijanjikan bagi orang yang mengerjakan dia semaya sunat ni.
Dan bagi orang yang mengerjakan waktu dapat darjat yang tinggi. Di samping dapat pahala, dapat kedudukan di sisi Tuhan. Tuhan bukan wi pahala saja, wi syurga pula, wi kedudukan pula. Dan lagi adalah segala sunat itu labanya untung. Laba ni bukan laba tu. Nama kata laba apa dak? Laba ni maknanya untung. Semaya fardu ni bukan untung. Semaya fardu ni wajib kena buat. Tak buat, hak tu modal dia panggil. Kalau orang tak semaya fardu, mampu modal lah jawab dia. Supaya orang menega, modal 10 ya. 10 ya pun tak boleh 5 ya. Allah mampu modal buat kerja lagu ni. Patut boleh modal tak apa dah. Modal 10 ya. Boleh 10 ya hari ni, tak apa dah. Kalau orang tak semaya fardu, mampu modal awal, petang hari lagi. Tak sedok kecek bak tajuk untung lah. Manakala semaya sunat ni untung. Modal 10 ya, boleh 12 ya. 2 ya untung hari ni. Tapi kalau boleh 5 ya, kecek bak untung. Bukan untung lagu tu, mampu modal orang tua panggil. Maka tak semaya fardu berarti mampu modal. Nak nego dengan Tuhan dia mampu modal tak ada apalah. Tak usah lawak kebajikan lain, mampu modal awal Tinggal semaya ni mampu modal petang hari lagi. Contohnya Tuhan minta 10 riyal sehari. 5 riyal Yahwi, tiba-tiba nak kecek bak untung tak ada kecek. Semaya. Tinggal semaya fardu mampu modal. Dan fardu itu kepala modalnya. Modal. Modal ni kau tulah ibu. Ibu pitih kita tu. Berapa? Dan apa faedah orang yang berniaga yang tiada laba? Faedah apa nego? Tak untung. Beli cash 10 riyal. Bubuh dalam basikal, gatih-gatih pergi jual. Pelojak. 13 butir kapung pergi jual ikan. Laku. Klik, tengok 10 riyal yang boleh. Modal 10 riyal. Lepas tu klik 10 riyal. Modal boleh dah. Tapi letih berjelas saja. Tak ada apa faedah. Ya paling kurang kena boleh 15 riyal. Ngopoh pergi unggah, pergi jual, pergi apa dia. Ni boleh 10 riyal juga. Tak ada apa lah. Maka menego lagi dok lagu tu. Pernah ambo tak silap menego dah buat apa? Tahu, tak padan. Modal 10 riyal boleh 10 riyal. Letih jelas. Maka apa faedah orang menego kalau tiada laba, tak untung tak menego dah. Kerana fardu itu Allah Subhanahu wa taala fardukan dia. Dan sunatnya itu ia mendampingkan diri lagi menuntut dikasih dan direda akan dia. Jadi tujuan sembahyang sunat, ibadat sunat bukan dapat pahala lah. Tujuan ibadat sunat dapat kasih Tuhan, dapat reda Tuhan. Ibadat fardu pula, hak tu memang wajib kena buat dah. Kalau orang buat sembahyang fardu saja, maka boleh masuk syurga. Kalau orang buat sembahyang fardu, buat sembahyang sunat, boleh masuk syurga, boleh kasih Tuhan. Dalam hadis kata, benda yang aku paling suka sekali adalah benda fardu. Maftaratu. Apa yang aku fardu ke atas kamu, hak tu hak wajib kena buat. Maka mazal sentiasalah hamba itu yataqarrabu ilayya bin nawafil, sentiasalah mendekatkan diri kepada Allah dengan sembahyang sunat. Sembahyang fardu ni memang kena buat dah, nak dekat lagi kena sembahyang sunat. Jadi tujuan sembahyang sunat pertama boleh reda Tuhan, boleh sayang Tuhan, boleh dekat dengan Tuhan, pakat. Apabila manusia dekat dengan aku, maka jadilah aku mata dia. Jadilah aku tangan dia. Tuhan jadi mata kita. Tuhan jadi tangan kita. Dalam hadis tu sebut. Gapo dia maksud dia? Apa yang kita tengok, hak tu hak Tuhan nak suruh tengok. Apa yang kita buat, hak tu hak Tuhan nak.
maka jadi khamak. Ketiganya benda sunat ni jadi khamak. Khamak ke mana? Tuhan kata aku jadi kaki dia, jadi tangan dia, jadi mata dia, jadi mulut dia. Ya mulut dia kata apa dia? Jadi supaya tolong. Maka nak jadi khamak kena buat benda sunat. Dan sesungguhnya telah datang bahawasanya pertama-tama sesuatu yang dihisap atasnya akan hamba itu semaya. Semaya mula-mula. Apabila didapatnya kurang, dikatakan tilik oleh kamu, adakah baginya yang sunat yang disempurnakan dia akan semaya. Kalau semaya tu nampak cacat, tu yang akan tanya, ya ada buat semaya sunat kau tak kakah ni? Ada ya Allah ya Tuhanku. Ambil semaya sunat dia, tapung di semaya fardu dia. Cukup molek biar sempurna semaya dia. Kalau tidak, masalah. Dan awal rawatib itu terbahagi ia atas dua bahagi. Semaya sunat pula rawatib ada dua bahagi. Semaya sunat rawatib, semaya sunat sebelum semaya fardu, selepas semaya fardu. Orang tua panggil semaya kapik fardu. Kapik semaya fardu hak sebelum dengan selepas. Pertama dipanggil rawatib muakkadah, muakkad. Iaitu 2 rakaat dahulu daripada semaya subuh. Ni paling afdal sekali. Lorak setara mana, lewat setara mana kita, kalau sempat semaya sunat qabliyah subuh, semayalah, tak rugi. Nabi kata rakaatani qablal fajri khairum minad dunya wa ma fi. Wa ma fiha. Nabi kata 2 rakaat yang kita semaya sebelum daripada subuh lebih baik di sisi Tuhan berbanding dengan dunia dan isi-isi dunia. Mah, perak, minyak, barang galian semua duduk atas bumi ni, hak afdal di sisi Tuhan semaya 2 rakaat. Dan 2 rakaat daripada zuhur, 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Dan 2 rakaat kemudian, yakni selepas daripadanya daripada zuhur. Bermula sembahyang Jumaat demikian seperti zuhur. Yakni sembahyang sunat juga serupa lagu tu juga. Jadi ada qabliyah Jumaat dengan ba'diyah Jumaat. Berapa rakaat? 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghaira muakkad. Supa mayat zuhur pun dia. Ada hadis Nabi sebut iza shalla ahadukum jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an. Jika semaya seorang kamu semaya Jumaat, maka hendaklah dia semaya lepas semaya Jumaat 4 rakaat. Jadi ulama qiyas sembahyang qabliyah dan ba'diyah pada 2 rakaat, kemudian daripada maghrib, lepas maghrib 2 rakaat. Jadi sebab itulah setengahnya kita tengok orang tak semaya sunat qabliyah maghrib. Nak semaya Allah gi tak apa, boleh pahala. Tapi semaya sunat qabliyah maghrib dia mau buat selepas semaya maghrib, sekali dengan semaya sunat ba'diyah. Jadi lepas semaya maghrib kita semaya sunat qabliyah maghrib 2 rakaat, bangun pula saja aku semaya sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Nak semaya sebelum semaya maghrib boleh, tetapi ada ulama kata semaya maghrib ni sedikit masa dia, maka percepat ke tasbih qomak selalu semaya qabliyah maghrib lepas semaya maghrib. Nak buat sebelum mula maghrib boleh, tetapi ramai ulama buat lagu tu kerana nak menjaga waktu maghrib, takut terlepas fadilat afdal semaya maghrib.
Dan 2 rakaat kemudian daripada Isya, iaitu 10 rakaat semua dia dah. Dan keduanya sunat rawatib ghaira muakkadah, bukan muakkad, iaitu 12 rakaat. 10 campur 12 22. 2 rakaat dahulu pada zuhur jadi 4 lah. 2 rakaat kemudian daripada zuhur jadi 4 rakaat dahulu daripada asar. 4 rakaat sebelum pada maya asar. Nabi kata, rahimahullahum ra'an salla qabla al-asri arba'an. Allah Ta'ala merahmati, menyayangi orang yang sembahyang sebelum semaya asar 4 rakaat. 2 rakaat dahulu daripada maghrib, sunat juga. Dan 2 rakaat dahulu daripada isya. Jadi maka dinamakan sunat yang muakkad dan ghairu muakkad sekaliannya itu rawatib dipanggil, semaya rawatib. Dan tawabi' bagi fardu. Semaya ikut fardu dipanggil. Semaya kapit fardu, semaya ikut fardu dipanggil. Maka wajib disebut rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah itu. Sunat sebut. Saja aku semaya sunat qabliyah maghrib. Saja aku semaya sunat ba'diyah maghrib. Sebab apa? Sebab semaya sunat ni dia ada qabliyah ba'diyah. Manakala semaya sunat tak ada ba'diyah, semaya subuh, saja aku semaya sunat subuh, tak payah sebut qabliyah subuh, tak ada. Tak payah sebut tak apa. Kalau nak sebut pun tak apa, tak usah sebut pun tak apa, sebab ba'diyah subuh tak ada. Begitu juga lepas asar. Saja aku semaya sunat qabliyah asar. Boleh, boleh. Tapi saja aku semaya sunat asar, sah dah, tak ada masalah. Tak payah sebut qabliyah sebab ba'diyah asar ni tak ada. Dia kata wajib disebut rawatib ada qabliyah, yang ada ba'diyah itu disebut akan qabliyah ke ba'diyah, takut bertukar. Dan yang tiada ba'diyah tiada disebut akan qabliyah. Kalau tak ada qabliyah ba'diyah macam maya isya, maya asar dengan maya subuh, tak ada ba'diyah subuh, tak ada ba'diyah asar, maka sebut semaya sunat asar saja. Seperti dikata usolli sunnata subhi raka'ataini, saja aku sunat subuh 2 rakaat. Tak payah sebut qabliyah, tak payah sebut qabliyah sebab ia tak ada ba'diyah. Atau usolli sunnatal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Dan pada zuhur, maghrib, isya kena sebut usolli sunnata zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Sebab dia ada ba'diyah. Dan usolli sunnata zuhri ba'diyatan, maka dikiyahkan pada maghrib isya seperti demikian juga. Maghrib isya kena sebut qabliyah ba'diyah juga. Dan setengah daripada sunat yang muakkad dikerjakan dia dan dikekalkan mengerjakan dia, afdal ni jaga kalau boleh, iaitu sembahyang witir. Dalam mazhab Hanafi sembahyang witir ni wajib. Siapa dia tak sembahyang witir berdosa. Maka kita orang ngaji paling kurang buat 1 rakaat. Lepas maya isya sunat isya, buat saja kita lorak kalau kerja, saja aku semaya sunat witir rakaatan, 1 rakaat saja kerana Allah Taala. Paling kurang. Hak moleknya 3 rakaat. Mazhab lain wajib, mazhab kita sunat muakkad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun faman lam yutir falaisa minna. Bermula sembahyang witir itu adalah hak. Berarti siapa dia tidak menunaikan hak, maka dia barang siapa tiada mengerjakan witir,
maka tiadalah daripada kami, daripada orang yang mengikut kami. Nabi Muhammad kata. Mazhab lain kata apabila sebut lagu ni wajib ni, Nabi Muhammad suruh wajib sebab Nabi kata tak semaya witir bukan daripada puak kami. Mazhab Syafi'i kata dak sunat muakkad sahaja. Yakni tak dapat fadilat, bukan kata bukan jadi orang dosa ke dak. Dan sebanyak-banyak semaya witir 11 rakaat derek semaya saja aku semaya sunat witir 11 rakaat kerana Allah Taala. Allahu akbar. Maya siapa 11 rakaat wi salat assalamualaikum. Nak buat lagu tu boleh, nak buat dua so boleh. Nak buat dua akhir sekali 3 boleh juga. Hak penting ujung tu sama ada nak buat so boleh ataupun nak buat 3 boleh. Hak buat 3 dia panggil wasa, hak buat so dipanggil fasa. Tetapi sayogianya jangan dan sekurang-kurangnya serakaat. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tapi kalau siapa dia menazar nak semaya witir, misalnya hamba kalau hamba boleh kerja ataupun hamba kalau boleh pitih, hamba nak semaya witir. Tak sebut berapa rakaat. Maka kalau menazar lagu tu memanglah semaya witir tu 1 rakaat, maka kena buat 3 rakaat kalau nazar. Kerana 1 rakaat ni makruh. Sekali posah tapi makruh. Afdalnya 3. Kerana 3 ni tidak makruh. Maka apabila menazar, kita kena buat amalan hak sempurna. Tak boleh buat amalan hak makruh lagu tu. Maka kena buat 3 rakaat. Tetapi sayogia jangan dikerjakan dia 1 rakaat jua. Moleknya jangan buat 1 rakaat. Kalau nak buat sah, tapi moleknya buat 3 rakaat. Kerana khilaful aula. Ada kata makruh, ada kata khilaful aula. Menyalahi yang afdalnya. Afdal 3 lah. Dan tiada mengapa ia simpan ke sekurang-kurang akmalnya 3 rakaat. Paling kurang. Paling kurang sempurna 3 rakaat. Dibaca ayatnya pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah maya witir. Sabbihisma rabbikal a'la. Dan pada rakaat yang kedua lepas pada Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat ketiga kemudian daripada Fatihah baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Macam duk biasa sekali dah. Macam kita duk baca time tarawih tu. Ada hadis ke tak? Ada hadis riwayat Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Sayyidina Aisyah kata Nabi Muhammad baca rakaat pertama maya witir sabbihi. Wa fi saniyah rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat ketiga qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain. Dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nak baca Fatihah saja pun sah, tetapi hak sunat baca. Demikian lafaz niat dia semaya witir ke mana? Usalli sunnatal witri rak'atain. Ataupun usallil witra. Saja aku semaya witir. Tak ayah sebut sunat tak apa. Dan lafaz niat 1 rakaat demikian bunyi dia. Nak maya 1 rakaat tu kan. Usalli sunnatal witri rak'atan. Rak'atan. 1 rakaat lillahi ta'ala. Dan setengah daripada semaya sunat muakkad pada duha. Wallahu a'lam.
Setakat mana batas lihiyah yang disebut dalam hadis Nabi? Adakah ada hak panjang janggut jambai untuk kita simpan? Kerana saya sendiri sudah lebih kurang setahun tidak potong pendek ke janggut jambai, hanya menipis ke misai, trim sikit-sikit bagi kemah saja. Janggut ni Nabi ni suka dia trim janggut dia. Dia taruh janggut dan janggut Nabi lebat dan Nabi suka tipis ke janggut dia. Apa maksud tipis ke? Nipis gini. Nipis kat ni. Jangan biar janggut gini. Posingo nampak berau kat ni. Dia kena nipis, biar nipis kat ni dan tipis ke lagu ni. Tipis kat ni, tipis kat ni. Jangan ni, janggut. Paha pipi, bawah pada mata sikit janggut, berau. Santa keloh tak lagu tu. Jadi kalau atas pipi ni tak sunat sipel. Bulu atas pipi ni khading ni tak sunat sipel. Hak sunat sipel jambang. Apa maksud jambang? Benda hak tumbuh ni, sapas sini. Ni panggil jambang. Bawah telinga, sapa ke sebelum janggut sikit. Hak tu dipanggil jambang. Bertetangga dengan telinga tu panggil sekbing. Sideburn dipanggil. Maka hak ni sunat taruh jambang dengan janggut. Jadi nipis, buai hak ni, hak pipi ni buai. Lagu tu. Lepas tu janggut panjang mana pula? Okey, ada riwayat Sayyidina Umar kau gapo dia secekok. Lepas habis cekok kena guting. Dan ada riwayat menyatakan janggut panjang telajak ni menunjukkan kebodohan. Panjang telajak. Tentera-tentera Islam dulu, zaman dulu, kalau nak pergi perang, janggut mesti cekok lagu ni, wajib kerak sini. Tak boleh panjang. Sebab apa? Kalau tentera Islam naik kuda, orang kafir yang gantung di janggut, sembahlah kita. Jadi kalau bos cekok ni, dia tak boleh gantung. Kalau panjang lagu tu, tasawuf lagu mana, beleka lagu tu, nak perang sepak kaki. Kalau nak duduk sore tak apa. Tidak jadi kau berdosa deh, nak taruh panjang setaruh mana pun. Cuma riwayat-riwayat bab mengenai janggut, lebih pada jeka kerak. Tu lagu tu katanya Abdullah Ibn Umar tak silap apa. Berusaha melawan nafsu supaya tidak melakukan suatu maksiat, adakah dikira dapat pahala besar juga? Ya. Bahkan Nabi kata berlawan dengan nafsu lebih besar pahala dengan berlawan jihad fi sabilillah. Kita perang keleking dengan orang kafir. Berlawan juga. Pahala besar. Ya. Tetapi melawan nafsu kita. Tiap hari, tiap minit duk lawan nafsu semacam. Nafsu nak gani kita tak bui. Nafsu nak gani kita tak bui. Maka hak ni lah jihadul akbar, jihad besar. Lebih besar daripada perang lagi. Nak masuk syurga tapi takut sakit mati. Ada doa amalan, doa yang Nabi ajar untuk menghadapi sakit mati. Mati ni kata gua ni. Antara cara mati yang tidak sakit adalah mati mujahidin. Orang yang mati syahid pada perang, berlawan dengan orang kafir dah. Bukan berlawan dengan orang Islam, berlawan dengan orang kafir, berlawan dengan Yahudi ko, berlawan dengan Amerika ko, misalnya nah. Orang kafir betul lah. Hok nak lawan Islam. Perang-perang mati. Maka kesakitan dia di dalam hadis kata seperti digigit sumuk saja. Sumuk gigit. Aduh, gitu saja terkejut mati dah lah. Amalan-amalan lain payahlah. Amalan-amalan lain payah. Tetapi orang Islam, orang mukmin, apabila dalam hadis dalam kitab sebut, apabila dia sakit sangat nak mati, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat maut supaya menulis nama Allah Ta'ala di tapak tangan malaikat maut. Allah.
Maka apabila lagu tu dia nampak sakit, dia pun tunjuk nama. Nama tu kepada orang mukmin. Maka orang mukmin apabila tengok nama Allah, dia jadi macam koya. Koya tu keluar roh dia dengan tak khabar, tak sedaran tu. Seperti cairan perak katanya dalam hadis dalam kitab. Nah, tengok nama Tuhan dia. Supaya kita lah ikutlah duk koya, ikut benda lain, jadi sakit tu tak ingat. Sebab itulah setengah-setengah ulama arif billah kata, kalau kita mati ni jangan ingat selain daripada Allah. Kita kalau nak mati duk teringat kok malaikat maut, duk teringat kok amalan kita, duk teringat kok gapo, kita akan jadi sakit. Sakit. Maka lah ke mana? Cara nak hilang sakit tu, ingat Allah Taala. Bahkan hok cabut nyawa tu pun Allah Taala juga. Biarlah malaikat mari pun, ya Allah ya Tuhanku, aku pegang dengan mung. Hok cabut ni pun mung juga. Maka ada riwayat kata jadi mudah kalau ingat Tuhan. Manusia ni jadi payah nak mati sakit kau gapo kerana dia ingat selain Tuhan. Dia ingat kau amalan dia sedikit. Dia ingat amalan dia tak ikhlas. Dia ingat ke dosa dia. Dia ingat ke syurga, ingat ke neraka, ingat ke malaikat maut, ingat ke perbuatan dia. Memang sakit lah. Tapi kalau ingat ke Tuhan semata-mata. Katanya dalam kitab tasawuf kata, kalau mu mari berjumpa dengan aku dengan amalanmu, maka aku akan kira soso. Dah mu nak kata mu bisa sangat. Amalanmu. Kalau mu mari jumpa aku, Tuhan kata dengan amalanmu, aku akan kira soso. Ada orang rasa sedap nak mati sebab rasa amalan dia molek. Temu gerahlah dia ya. Nak rasa nak. Kalau mu mari temu dengan aku dengan ilmumu, aku akan berdebat denganmu. Mu ingat mu bisa, mu alim, mu mari dengan ilmumu nak jumpa dengan aku akan tanya mu. Nampak bisa sangat. Tapi Tuhan kata kalau mu mari temu dengan aku juga, nescaya aku akan cara kat mu. Sebab itulah orang dulu kalau payah nak mati, dia sebut kepada orang nak mati. Jangan takut, jangan bimbang ayah. Hok mari cabut nyawa ni Allah juga. Dia pun teringat lalu. Ni dia dok takut bimbang kok goni, bimbang kok goni, hok tu jadi payah rohok nak mati tu. Berdosa ke kalau kita tolak tetamu bermalam di rumah kita sebab kita tak berahi perangai dia, tak semayang. Boleh ke tak kita takwi orang ni tidur rumah kita sebab dia tak semayang? Maka boleh ke tak lagu tu? Boleh hukum dia. Kerana antara sebab lah. Sebab untuk kita menolak seseorang tu duduk dengan kita ke, kita takwi makan ke dia ke sebab dia tak semayang. Kalau di kita ada air, dia lapar, dia tak semayang, maka boleh kita takwi air ke dia. Kerana apa? Kerana orang tak semayang ni dalam kitab kata ghairu muhtaram, tidak dimuliakan nyawa dia. Kerana apa? Kerana kalau dia hidup pun dia kena bunuh juga, kena kerak tekuk juga. Maka kalau kita tak beri makanan ke dia, tak beri dia bermalam tempat kita pun, supa tulah sahaja. Maknanya tak dosa. Boleh ada sebab yang menyebabkan kita tak beri dia bermalam. Masalah kalau kita nak beri dia bermalam pun tak apa, tak ada masalah. Cuma kalau kita tak sebui, berdosa tak berdosa. Ramai orang yang mengeluh lepas cocok vaksin untuk COVID jadi cepat penat, nafas pendek, ada juga kata jatuh jadi tak molek, jadi pelupa sebagainya. Jadi nak minta ustaz berikan petua-petua, doa-doa untuk diamalkan mengatasi masalah ni. Terima kasih. Penyakit COVID ni kalau kena penyakit COVID ni macam-macam lah, macam-macam orang buat. Antara amalannya adalah mengamalkan minyak habbatus sauda. Habbatus sauda, beli hok minyak, jangan hok putih, hok minyak tu letak bawah lidah, spray, serik. Nak tidur, nak pagi malam sikit-sikit. Ataupun amal bunga cengkeh. Ambil bunga cengkeh 21 kutung,
masuk dalam puyuk kecil lah, puyuk teko kecil. Lepas pada gelegak, okey, buka tudung suka, ambil kain tuala, tutup, kepala kita seduk. Seduk udara bunga cekeh tu. Tu antara amalan dia lah. Tu nak suruh molek sebab dia kait dengan paru-paru. Covid ni dia pergi serai paru-paru. Paru-paru ni tempat menyawa. Luar ni. Jadi kena kawal hak tu lah. Jangan pergi senemeh bahaya. Jatuh kita tak ada nak sapa. Jadi habbatus sauda dengan apa dia panggil? Dengan bunga cekeh. Amal banyak kayak gitu. Sekarang saya tengah nak qada banyak semaya fardu yang tinggal dulu-dulu. Tapi masalah sekarang ni mustahadhah. Macam mana nak buat? Adakah memang kena ulai banyak kali wuduk seperti perempuan mustahadhatun? Nak kata lagu mana? Kaedah dia kalau nak semaya fardu, semaya istihadah ni kena ulai ambil air semaya. Ya. Untuk satu fardu maka kena satu kali wuduk untuk orang istihadah. Istihadah ni perempuan yang keluar darah semacam, bukan darah haid darah keluar, yang jenis nyakit keluar darah daripada kemaluan dia, maka asalnya batal semaya, tapi kerana dia sakit, maka kalau semaya sunat tak perlu ulai. Tak perlu ulai ambil air semaya. Kalau semaya fardu kena ulai. Pas kalau dia qada semaya fardu kena ulai. Terpaksa kena ulai, kata gua nak. Kalau semaya sunat tak apa. Kalau semaya fardu kena ulai. Qada semaya fardu pun kena ulai. Apakah hukum wanita musafir seorang diri tanpa mahram ke majlis maulid atau majlis ilmu? Gini, majlis ilmu ke, majlis maulid ke, hak fardu ke sunat? Majlis maulid ni tak ada hak fardu. Majlis ilmu mungkin ada hak fardu ain ke apa dia. Kalau ada hak fardu ain, tak apa kalau tidak dapat keizinan daripada suami. Kena minta dulu dah, minta dulu. Ya bui kau tidak bui. Jangan pakai gigi cap perak, tak royak ke apa dia, tak boleh. Beritahu dulu saya nak pergi ngaji ilmu fardu ain. Saya nak pergi belajar bab haid, bab cemar cuci, bab semaya, bab akidah, bab puasa. Kalau suami dia larang, pergi juga tak dosa. Mana kalau ibadat sunat, majlis ilmu sunat, kalau ataupun majlis maulid, majlis qasidah ke, majlis selawat ke gapo, suami tak benar, hukum dia haram pergi juga. Perjalanan kita tu berdosa. Berdosa seorang isteri keluar dengan tanpa izin suami. Bukan belajar ilmu fardu ain, bukan. Kerana apa? Kerana diri isteri itu adalah milik suami. Kalau suami dia tubik 3 hari, suami dia nak ke dia, berdosa dia pergi. Sekalipun dia pergi majlis selawat, majlis qasidah, duduk gelepar selawat. Lepas tu minta izin dengan tok lelaki, tak minta izin, berdosa. Start daripada dia keluar rumah sampai dia balik semula. 3 hari lah dalam dosa. Semua amalan 3 hari tu tidak diterima tu. Majlis selawat tu tak boleh pahala. Dia semaya tengah-tengah musafir, dia semaya pun tak boleh pahala. Dia berzikir tak boleh pahala. Sia-sia. Perbuatan yang bodoh. Tidak kau tak cerdik lagu tu? Ramai ada orang puai lagu tu. Buat pandai-pandai tubik dengan keadaan lagu tu, maka berdosa. Ditipu setan. Maka jadi dosa, bukan boleh pahala. Bukan boleh pahala, boleh dosa dah pula. Rugi sia-sia. Kita retina lagu tu, kita ada hak suami dalam diri kita. Beza dengan orang jatuh. Orang jatuh tak apa. Kalau orang tino tak boleh. Maka jangan tertipu dengan setan. Jangan tertipu dengan perasaan sendiri. Ilmu kena belajar, barulah ibadat tu jadi. Kalau tidak tak jadi ibadat. Ni orang lain ni kadang-kadang orang tino tu bik kosi-kosi lagu tu. Pergi jumpa dengan jatuh, pergi ni, pergi gapo dia.
Nampak rupa majlis agama, majlis ilmu, majlis selawat, tapi tak boleh pahala sekuti habuk. Saya nak berhijrah dari segi pakaian ke arah lebih baik. Saya nak tanya pakaian yang sebelum ni macam tudung-tudung bawah, hok sikat-sikat ko, seluar-seluar. Pakaian lain lah tu elok sedekah ko, buai saja. Sedekah lah wi ko orang. Kerana tudung bawah ni bapa nak buainya, boleh pakai rumah. Boleh pakai, tak syarat pakai luar rumah, nak pakai dalam rumah. Seluar-seluar boleh pakai. Tapi pakai jangan pakai luar rumah, nak pakai dalam rumah. Baju rima, hamba beli baju rima 14 lah. Baju singa, baju gajah, baju belah patah belakang. Pakai. Bukan kata apabila bertobat tu tak boleh pakai baju tu. Jangan pakai di tempat orang tak layak tengoklah. Pakai dengan suami. Bapa nak ui kat orang, gaduh nak ui, jangan boleh guna lagi. Kalau kita bagi kat orang berdosa juga kau. Sebab orang pakai pakaian kita yang tak ikut syariat. Ya pakai tak apa, jangan pakai. Maka kalau kita sedekah baju tidur, sedekah baju gapo, dosa tak dosa sebab kita tahu dia pakai dengan tepat sesuai. Lainlah kalau kita yakin, kita hadiah dia skirt, dia pakai depan orang ramai. Yakin, tu dosa. Menolong mak maksiat. Tapi kalau kita dia hadiah skirt kita, maka dia pakai, kita tak tahu dia pakai dengan siapa dia. Maka boleh pahala. Mungkin dia pakai dengan suami dia ke. Dan kalau buai tak jadi bazir kau sebab pakaian semua masih baru. Hamba ya dah lagi duk buai lah. Sedekah. Bui kau orang. Kita pakai sendiri pun boleh lagi. Seorang ibu tidak mewariskan harga tanah. Tidak mewasiatkan harga tanah kepada salah orang anak perempuannya daripada anak-anak lain. Adakah berdosa ibu tu jika tidak wasiatkan? Tak faham ayat dia. Soalan ni sebab saya dengar perbualan masuk kenduri. Buah kedai kopi, buah masuk. Kata ibu tu berdosa sebab tak adil pada anak-anaknya mohon pencerahan. Masalah wasiat tak perlu. Wasiat ni tidak wajib. Seorang tu mati tidak wajib masuk wasiat kecuali ada kait dengan hak orang. Misalnya kereta mesdih tu kereta orang dia pinjam. Maka bila nak mati dia kena royak. Anak-anak ambo wasiat ke kereta mesdih kena atas ketua dia ambo pinjam ya tu bukan hak ambo. Maka wajib kena wasiat benda hak kait dengan hak orang. Manakala tak ada kait dengan hak orang, harta kita belaka, maka tak wajib wasiat. Kerana apa? Kerana lepas pada mati, automatik syarak akan bagi harta kepada anak dia menurut masing-masing lah. Cemuk mana. Tak syarat wasiat. Jika anggota wuduk terhalal disebabkan sakit, contoh tangan kena cocok masuk air di hospital. Jadi ada bahagian yang kena balut sebab nak buat tempat air masuk. Jadi kena tayamum sebab ada kawasan anggota wuduk dah terhalal. Bila waktu kita tayamum sebab selesai wuduk, basuh kaki atau selepas basuh tangan. Tayamum ni kalau ganti ambil air semaya, bila kau dia ketika basuh anggota hok sakit. Lah ni sakit tangan. Kita basuh dulu muka, basuh tangan hok tepat molek, tinggal hok ni tak kena lagi. Pak cocok tu. Ambil tayamum. Tayamum baru sapuh kepala, barulah sapuh kaki. Tu cara dia. Ustaz Jibril dawak gapo hijau. Dawak hijau gapo lo ni? Sain demo kau guano. Sebab wahyu kau Nabi tak turun dah. Memanglah salah satu hijau Nabi. Jibril turun wahyu. Dan hijau Jibril ni banyak. Bukan turun wahyu saja. Antaranya menurun ke bala. Tsunami. Hujan. Banjir. Pelaka. Terbelah bumi. Tu hijau Jibril belaka. Tsunami kau ribut, kau peti, kau gapo tergelar situ kemarau kau. Tu hijau Jibril.
Dan Jibril tu awak turun wahyu dah. Ya awak turun ilham kepada wali-wali. Ha, kerja Jibril juga. Jadi dia bukan duduk saja, bukan supaya kita makan gaji buta. Jadi dia tu ada kerja dia. Kalau dia duduk saja pun tak ada kaitan dengan kita. Kita lah ni duduk saja ke dak buat ada kerja hak Tuhan suruh. Tak usah duk caralah. Jibril duduk saja ke, duk buat gapo ke tu kerja dia. Ustaz bila sampai seruan untuk membela agama Allah, yakni berperang, apakah seluruh orang beriman turun berperang? Bagaimana keadaan orang yang masih lalai dalam kehidupan? Solat tak qada habis lagi, masih lalai dalam maksiat. Adakah orang-orang yang sebegini dapat jaminan akhirat? Apabila takdirnya istihar perang dah, turun dah Imam Mahdi, sepakat dah kata kawan ni Imam Mahdi, maka dialah jadi pemimpin orang Islam seluruh dunia. Sepakat kata dia Imam Mahdi, maka dia istihar mari perang. Semua orang hak balik fardu ain kena ikut dia, kecuali orang uzur tak boleh nak ikut sekali, tak ada kenderaan ke, sakit ke apa dia. Masalah saya tak qada lagi semaya, saya duk buat maksiat tak sedap cara. Sekarang benda fardu baru pula hak wajib kena pergi. Demo tak ada selesai ni, hak tu silap demo lah. Demo tak ada qada duk lalai ke apa dia, tapi lah ni jangan buat excuse, jangan buat alasan. Apabila turun perintah fardu ain perang, turun belakang. Hak tak semaya, hak tak mengaji sifat 20 wajib kena pergi belakang. Masalah gana dia dengan Tuhan, hak tu suruh Tuhan. Lah ni benda fardu ain wajib pula perang. Kena pergi ramai-ramai. Boleh qada amal ke al-maksurah tanpa ijazah daripada orang? Boleh, kerana al-maksurah ni ada doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ambil ijazah lah amalan al-maksurah sehinggalah kepada pengarang dia, penyusun dia, Hasan Al-Banna. Ustaz, ambo nak tanya, ada orang tua kampung ambo duk caya ke besi kuning. Dia kata besi kuning boleh tarik rezeki. Tapi dia yak gini, besi kuning boleh tarik rezeki melalui izin Allah. Adakah syirik kepercayaan lagu ni? Tak syirik lah. Semua benda tu dengan izin, dengan iradat kudrat Tuhan belaka. Maka benda-benda ubah dengan izin Tuhan juga. Kita kerja boleh pitih, kita nyawa boleh hidup dengan izin Tuhan belaka. Maka kalau dia kata besi kuning ni dengan izin Tuhan, betul dah lah, tak nak jadi syirik ke apa dia. Besi kuning ni antara benda hak Tuhan wi kelebihan. Besi tu, besi nyeluk, besi paku, tak serupa dengan besi kuning weh. Serupa emah juga. Emah nampak serupa besi juga. Kerah-kerah lagu tu. Tapi emah beza dengan besi. Lain. Maka benda-benda besi ni, maka dia ada kelebihan masing-masing. Ada besi berani, ada besi meleleh, ada besi kuning, ada besi kursani, ada besi gapo, jenis-jenis besi. Maka Tuhan ni yang maha hebat, maka dia buat macam-macam ciptaan yang hebat-hebat. Gitu. Setiap orang telah tertulis rezeki dia. Perlukah kita mengamalkan berbagai amalan untuk murah rezeki atau semaya hajat? Memanglah rezeki sudah tertulis. Tetapi kalau kita semaya hajat, kita buat amalan-amalan semaya duha ke gapo, di samping boleh rezeki, boleh pahala. Bukanlah amalan tu boleh merubah takdir Tuhan. Bukan amalan kita nak ubah takdir. Amalan kita adalah untuk kebaikan diri kita. Kita nak boleh rezeki, nak tolak daripada musibah. Maka benda tu boleh pahala. Ya. Bukan nak ubah takdir Tuhan. Bukan kita kata amalan kita boleh merubah takdir Tuhan. Tak. Apa hukum sambut tahun baru Masihi, Ustaz? Hari 1 30 Disember. Bukan. Soalan dia. Apa hukum sambut tahun baru? Tahun baru ni gini.
Setiap benda yang baru, boleh pakaian baru, boleh seluar baru, boleh bening baru, boleh tahun baru, boleh umur baru, boleh kereta baru, sunat kita berdoa. Kerana tahun baru itu adalah rezeki. Tuhan izin ke kita masih boleh hidup tahun 2024 misalnya. Rezekilah kita. Maka kita berdoa, terima kasih Tuhan kerana beri hamba rezeki boleh hidup lagi. Nabi setiap kali benda-benda baru dia akan berdoa kebaikan. Maka sambut tahun baru tak apalah. Tak ada kaitan dengan Kristian ke apa dia. Hamba sambut tahun hamba. Hamba boleh meningkat umur. Bukan kata kita sambut tahun baru, sambut Kristian, sambut ke apa. Tak. Hamba rasa orang Islam tak ada lagi niat kata hamba masuk tahun baru nak niat menyambut akhir Kristian, sambut akhir Christmas, sambut ke apa dia. Tu tak ada. Sekalipun orang kafir sambut juga, tu niat dia lah, Allah gilah. Adakah kita buat satu benda sama dengan orang Kristian, jadi kita dapat lagu tu juga? Kalau lagu tu penat kita, tak boleh naik kereta kita. Demo ni Yahudi, buat apa? Naik kereta supaya Yahudi. Demo ni berat, banyak benda tak boleh kita. Pasal kipas tak boleh, gol ni tak boleh. Berat Jadi bergantung atas niat masing-masing. Cuma ada setengah ulama kata takut nak supo. Nak supo lagu mana? Tanya orang-orang agama lain duduk sambut, kita pergi sambut juga, takut nak sama. Moleknya jangan buatlah. Moleknya, tapi kalau nak sambut atas nama Nabi Allah Isa alaihi salam Al-Masih tu tak apa. Nabi Muhammad pun sambut. Sambut ke apa dia? Nabi Musa selamat daripada Firaun. Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita boleh berhak bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa berbanding dengan orang-orang Yahudi Nasrani duk syukur. Jadi kalaulah tahun Masihi itu maksud dia tahun Nabi Isa lahir, Nabi Isa mak kita sambut. Tok guru kita sambut. Hari lahir Nabi Isa. Misalnya satu hari bulan Masihi ni sama dengan tahun Nabi Isa, kita pun sambut Nabi Isa, tu boleh pahala. Tapi kalau tahun ni tak tepat ke, tak betul ke, tu silap tahun. Gitu dah lah. Hari Sabtu 30 hari bulan Disember ni. Hari Sabtu dekat ni 30 hari bulan Disember, madrasah menganjurkan program diskusi kitab, pengijazahan perubatan Islam dan petua-petua. Jadi dijemput beramai-ramailah hari Sabtu ni pukul 2 sampai asar. Hari Sabtu dekat ni, hari ni hari Khamis, Jumaat Sabtu ni kita ada buat diskusi kitab mengenai perubatan Islam dan petua-petua oleh seorang ustaz Al-Fadil, Ustaz Azhari Ibrahim. Dia ni orang lama lah, dia mengarang buku. Hari tu dia nak diskusi kitab dia, buku dia dan ijazah. Biar boleh jadi tok bomo belaka. Koholah pening Wahabi. Jadi hari tu dia nak wi ijazah, nak wi gapo dia, siapa dia berminat dengan ilmu pembomohan, ilmu perubatan Islam dan petua-petua. Dan tak salah kalau kita mari menambah ke ilmu kita. Tak usah jadi tok bomo pun tak apa, sekurangnya kita tahu. Kalau kena air panas nak buat lagu mana. Ni tak tahu apa, tak tahu petua ke apa dia. Kalau sakit perut lagu mana petua dia. Tak tahu. Jadi rugilah sangat. Ni orang lama dia. Sedikit maklumat buat para muhibbin. Orang yang sayang ke Allah, sayang Nabi Muhammad. Nak royak ke dia kos pembinaan masjid madrasah hanya tinggal sekitar 33,000 sahaja lagi. Sahabat-sahabat di TikTok boleh menyumbang dalam link di profil TikTok ustaz lah. Pihak madrasah mendahulukan jutaan. Terima kasih buat penyumbang yang menyumbang selama ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan segala kebaikan dunia, akhirat. Bersama kami membantu membina generasi ulama di negara kita yang tercinta. Jazakumullahu khairal jaza, barakallahu fikum. Moleklah sedekah-sedekah hari Jumaat, hari gapo, cari waktu-waktu yang lebih. Wallahu a'lam.
kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk memikul amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.